Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, terima kasih kepada mereka yang masuk kelas awal. Cikgu memang rasa sungguh-sungguh berterima kasihlah sebab kalau tanpa anda masuk kelas awal semangat, jadi cikgu pun kuranglah bermotivasi untuk mengajar sebenarnya. Okey, jadi apapun cikgu rasa sungguh menghargailah kepada mereka yang hadir awal ke tepat pada masa ya, ataupun lewat nanti pun tak apa. Janji masuk. Okey, terima kasih sangat-sangat. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab yang baru. Sebelum cikgu sambung untuk yang bab yang akan datang ni, sekali lagi cara cikgu mengajar ni senang ya, buku teks kat tangan. Dan kalau rasanya perlu jimat data, boleh tutup skrin, dengarlah sambil baca-baca buku surat yang sama yang kita akan guna. Okey, dan untuk peringatannya, besok petang pukul 2 hingga pukul 3:30 itu kita akan gunakan masa itu untuk membuat laporan sains yang selebihnya. Cikgu akan jelaskan semula berapa laporan yang kita dah buat dan kita akan siapkan laporan yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Jadi bukan siapkanlah, tapi yang penting kita sudah ada laporan yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap itu yang boleh menjadikan anda dapat TP2 untuk domain penyiasatan saintifik. Domain penyiasatan saintifik. Jadi murid-murid, kalau anda tengok sekarang, kita nak masuk bab yang baru ya, tema yang baru dulu. Tema baru itu ialah bertajuk tenaga dan kelestarian hidup. Okey, tenaga dan kelestarian hidup. Ini juga bermaksud kita dah tamat tema 3. Tema 3 ya. Cikgu akan memberi kuis melalui Google Classroom dalam masa terdekat untuk bab-bab yang sebelum ini. Maksudnya tema 3 lah, kita akan lengkapkan kuis itu. Sesiapa yang tidak jawab akan dapatlah markah yang kurang lah. Jadi sekali lagi kepada mereka yang tak tahu apa itu, apa yang cikgu sebut ini, cikgu sekali lagi paparkan sekali pintas untuk kelas-kelas ini semua. Contoh untuk kelas 4 prima. Okey. Cikgu pun tak nak nanti menjadikan isu kan. Jadi kalau anda tengok pada skrin anda sekarang, buka skrinnya 4 prima khususnya. Sekali lagi, untuk laporan sains, laporan itu dia akan memberi pengaruh kepada markah pada domain penyiasatan saintifik. Kalau anda tengoklah, cikgu zoom in lagi sekali lagi, penyiasatan saintifik. Kamu tak hantar, bukan alasan, bukannya, kamu tak ada alasan pun sebenarnya dan perlu hantar tau. Kalau tak hantar memang TP1 lah. Cikgu pun tak boleh buat apa bantu kamu semua. Okey. Dan satu lagi ialah domain pengetahuan. Domain pengetahuan yang cikgu cakap, ya kita dah siap tema 1, 2 dan 3. Cikgu nilai melalui quiz online. Okey. Dan kita sekarang masuk ke tema keempat ya. Jadi murid-murid sebentar cikgu nak jawab call dulu. Sementara itu sila buka buku teks anda muka surat 223. Okey, kejap ya. Cikgu menjawab call sebentar. Okey ya, jadi kita sambung sekarang. Minta maaf ya, cikgu pun menerima call pada saat sekarang macam ni kan, mengenai untuk order barang lah untuk anda semua buat eksperimen di sekolah. Jadi cikgu sambung ya. Jadi kita dah masuk kepada tema keempat. Sekali lagi tema 4. Tema 4, bukan bab tau. Tema 4 itu rujuk kepada apa? PBD, domain pengetahuan
tenaga dan kelestarian hidup. 4. Semua ini sekali lagi akan mempengaruhi markah TP keseluruhan anda. Okey, kalau kamu dapat TP rendah sebab tak hantar kerja, tak datang kelas Google Meet, kawan-kawan yang 4 perintis yang tak datang, minta maaf ya, cikgu dah cakap betul-betul dari awal, minta maaf, cikgu dah rakam pada kelas hari ini juga, kamu sebagai saksi cikgu. Ini yang akan mempengaruhi TP. Jangan nanti dah dapat TP rendah, contohnya nak masuk college belajar ini semua, mereka tengok TP kamu rendah, tak boleh nak masuk belajar, kamu datang ke sekolah minta tolong cikgu. Cikgu tak boleh nak bantu ya. TP ini adalah penilaian sekolah ya. Cikgu ada integriti yang perlu ikut. Okey, kita tak boleh kata senang-senang tukar. Bukan ya, kita berdasarkan kepada penilaian sepanjang masa kamu di sekolah ataupun sepanjang PDPR. Tema keempat, tenaga kelestarian hidup, ada 2 bab ya. Jadi kita sambung. Apa yang kita akan belajar dalam tema ini? Secara am, kita akan belajar berkenaan dengan hak laju, pecutan, inertia, semua benda itu. Dan juga kita akan masuk ke bab yang sangat menarik, tenaga nuklear. Itu yang kamu nampak ada logo nuklear ni. Tenaga nuklear ini, jangan sebut, cikgu, Malaysia pun tak ada tenaga nuklear. Kenapa kita nak belajar? Salah tau. Murid-murid perlu faham ya, tenaga nuklear ini adalah satu tenaga alternatif. Selain daripada apa yang kita buat di Malaysia, kebanyakan tenaga elektrik di Malaysia yang kita dapat dari di mana-mana tempat ke plug itu dihasil melalui pembakaran bahan fosil. 因为说我们的电基本上绝大多数的电都是来自燃烧物体所产生的。Sebab pembakaran bahan fosil ini yang menjadikan persekitaran kita jadi makin lama makin panas. Kita pun dah sebut kesan rumah hijau sebelum ni. Kesan rumah hijau, 绿色效应. Itu adalah kita yang membuatkan persekitaran kita makin panas. Kepada mereka yang tidak terfikir macam tu, mereka fikir bahawa oh saya duduk dalam bilik aircon tak rasa panas. Perlu faham ya, bilik aircon itu untuk bilik saja. Kalau kat luar makin panas, kat luar, makanan akan jadi kurang sebab tanaman semua akan terjejas, banjir dan juga macam-macam lagi malapetaka. Semua itu satu hari nanti akan kena pada kamu juga. Jadi kita perlu fikirkan jalanlah untuk membantu mengurangkan pemanasan global, kesan rumah hijau juga. Jadi tenaga nuklear lah antara kita yang kita perlu faham. Dan ada ke tak tenaga nuklear ini betul-betul seperti yang disebut oleh orang? Oh, kena benda tenaga nuklear tak bagus. Boleh menjejaskan kesihatan kita. Kita perlu dah tanya diri sendiri. Jadi kita masuk kepada muka surat 224 ni. Cikgu pun tak nak panjang lebar cerita. Hari ini fokus kamu kepada 4 perkataan yang umum dulu. Jarak, sesaran, laju, had laju. Dan kalau boleh kita nak masuk sehingga pecutan lah. Jarak, sesaran, laju, had laju dan pecutan. Kita perlu faham kata-kata kunci ni semua dulu. Okey? Jadi, cikgu, okey, saya faham jarak. Saya pun nampak faham sesaran. Tapi apa beza mereka? Laju, had laju bukan sama ke? Satu laju, satu had laju. Jadi, dari segi kita, pemahaman kita hari ini, kita perlu tahulah apa beza mereka dan sehingganya pecutan. Ini semua adalah berkait dengan apa yang kita nak faham dalam hidup kita, bagaimanakah kita nak kira, khususnya masa. Masa untuk satu kenderaan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Cikgu, itu bukan matematik ke? Ya, matematik formula, kamu masuk nilai, kamu dapat jawapan. Sebelum anda nak masuk nilai ke dalam formula, pernah ke tak kamu tanya sebenarnya maksud formula tersebut? 到底那个 formula 代表着什么意思？ Itu yang kita perlu faham daripada sains. Jadi dari sains itu bagaimanakah kita nak kira benda semua yang ada. Murid-murid, tengok muka surat 225 ya. Sehingga sekarang rasanya ada sesiapa di sini yang ada masalah tak boleh ikut ke tak? Boleh cikgu tanya beberapa orang di sini. Contohnya Evelyn. Evelyn boleh ikut tak? Evelyn dan Elisa. Elisa tadi baru memang awal masuk. Elisa okey tak Elisa? Elisa? Kalau macam ni lah. Okey boleh, okey? Evelyn? Evelyn?
Murid-murid yang saya hormati, ya, saya faham bukan semua orang yang boleh buka mic tau. Tapi kalau type chat box pun ada masalah, paling tidak pun handphone cikgu pun pernah guna, raise hand pun je. Cikgu pun boleh faham sebab cikgu boleh nampak. Okey, cikgu boleh nampak respon anda daripada sini. Jadi, Elisa dah respon, Evelyn. Evelyn okey tak Evelyn? Boleh ikut tak Evelyn? Evelyn? Okey, tak apa, mungkin Evelyn ada masalah internet semua kan. Jadi kita sambung ya. Jadi kita bermula dengan hal laju. Hal laju ditakrifkan, maksud dia sebagai kadar perubahan sesaran. Kadar perubahan sesaran. Jadi sesaran itu apa? Kenapa dia tak nak guna jarak? Kadar perubahan sesaran. Okey, jadi ibarat kalau kamu tengok pada gambar raja muka surat 225 ini, kereta bergerak dari O sampai ke C. O sampai ke C. Okey, O ke C ini, tempat O ke tempat C ini, O ke C ini, jumlah jarak dia ialah 12 meter. 12 meter. Dan dia telah menggunakan jumlah masa dia ialah 2 saat campur 2 saat campur 2. Iaitu jumlahnya 6 saat. 6 saat. Jadi apakah had laju untuk kereta tersebut bergerak? Jadi untuk kereta had laju ini, kita banyaknya boleh kira lah. Okey? Jadi nilai untuk had laju ni sama dengan laju. Nilai dia lah. Kalau kita tengok had laju ya, iaitu sesaran sama dengan masa. Maksud dia kita boleh letakkan nilai 12 meter bahagi dengan 6 saat. Dapatlah jawapan iaitu 2 meter per saat. 2 meter per saat. Ibarat setiap saat kereta itu bergerak 2 meter. Setiap saat kereta itu bergerak 2 meter. Kamu pun akan tanya, cikgu, benda ini penting ke? Untuk mereka yang nak sebut untuk kereta memang tak penting, cikgu pun sebenarnya tak boleh nak cakap apa. Tapi yang penting kita faham dulu macam mana aplikasinya. Nanti kita tengok adakah tak dia berkait dengan hidup kamu. Untuk kamu pada peringkat awal, sepatutnya kamu dah mula berfikir. Apa maksudnya 2 meter per saat ini? Satu saat, ibarat kalau kamu tengok jam tangan kamu sekarang, satu saat cepat kan? Satu saat. 1, 2, 3, 4, 5. Satu saat, satu saat, satu saat. Setiap minit ada 60 saat. Bayangkan satu saat itu, kamu bergerak 2 meter. Satu saat bergerak 2 meter. Laju ke tak laju? Tidak. Tak berapa laju lah, tapi kira juga kamu bergerak. Satu saat 2 meter. Itulah 2 meter per saat bermaksud. 它的速度，意思说在每1分钟，它行走的那个距离是2米，2米的意思。所以说你就问，ialah 2 meter per saat. Jadi kita boleh banding had laju satu kenderaan dengan kenderaan lain melalui had laju mereka. Kita boleh bandinglah siapa yang paling cepat. Bukannya nampak cepat, tapi nampak itu apa? Tak ada benda yang kita boleh kira. Seharusnya kita nampak melalui kiraan yang ada. Jadi kalau anda tengok daripada penerangan yang ke bawah ni, dia cuba kira had laju kereta dari O ke A ke B dan O ke C. Kereta di atas mula bergerak dari O ke C. Pada sesaran 12 meter pada arah timur. 重点来了。sesaran ada arah. 它是有方向的，ada arah. Jadi kereta itu bergerak ke kanan. Kalau ikut dalam gambar raja ni, dia sebut ke timur. Sama. Jadi ke timur ini yang memberikan istilah jarak yang ada arah. Jarak yang ada arah ini kita memang boleh sebutkan sesaran. Dan selain daripada itu, sesaran juga rujuk kepada jarak yang paling pendek. Nanti kamu akan faham lah definisi dia. Jarak yang paling pendek antara dua tempat. Itu kita panggil sesaran. 最短的距离. Sebabnya, kalau cikgu bagi kamu contoh, kalau ini adalah peta. Tengok pada skrin anda sekarang, kalau ini adalah peta.
Okey, kalau cikgu bagikan kamu satu peta di sini. Kalau cikgu minta anda bergerak dari titik A ke titik B. Titik A ke titik B. Ada banyak cara yang kita boleh bergerak dari titik A ke titik B. Kita boleh bergerak macam ni. Miau. Ini jarak. Ini jarak. Yang garis biru itu ialah jarak. Murid-murid faham ke tak? Jarak. Masa jarak dari A ke B, dia bergerak macam bentuk yang pelik ni. Kamu pun tanya, cikgu, kenapa dia bergerak bentuk macam tu? Kalau ikut logik, mungkin ada gunung. Okey? Kenapa dia bergerak macam tu? Mungkin di sini dia ada tasik. Jadi dia tak boleh jalan sekaligus secara melintang terus ke B. Jadi itu jarak. Sesaran lain, sesaran tanpa mengambil kira benda ini semua, kita A sampai ke B. Sesaran. Ini A sampai ke B. Yang kuning ini kita panggil sesaran. Okey? Yang kuning ini kita panggil sesaran. Boleh faham ke tak Ian Adura? Ian boleh faham tak? Jadi yang biru ini kita panggil jarak. Nanti kita ada benda kat bawah kita akan cakap lah. Dan sesaran itu juga melibatkan arah ke kiri, ke kanan, ataupun kita akan sebut ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Jadi hal laju kereta boleh ditentukan melalui sesaran dan masa. Dia mesti guna sesaran. Jarak sebenarnya pun boleh untuk kira nilai, tetapi tak lengkap. Jadi kalau kamu kira di sini, tengok jawapan yang ada, semuanya dapatnya satu hak laju yang samalah, sebab dia gunakan hak laju yang sama. Dia bergerak 4 meter 2 saat, 4 meter lagi untuk 2 saat dan 4 meter lagi dalam 2 saat. Jumlah dia itu O ke C 12 meter bahagi 6S dapatlah 2 meter per saat. Jadi perlu faham bahawa kita kalau nak minta hak laju ini, okey, hak laju ini akan ada tanda positif dan negatif. Kalau hak laju, bulatkan hak laju, poin yang ke bawah itu, gariskan positif dan negatif. Di manakah dia mewakili arah. 意思说我们讲的如果是讲的是速度的话 hak laju murid-murid kalau cikgu nak translate kepada Cina, kepada mereka yang nak belajar, betul-betul nak belajar lah, cikgu pun tak boleh nak paksakan. Kalau anda betul-betul nak belajar dan kamu tak faham, boleh buka Google macam yang cikgu buat lah, translate macam ni. Okey, hak laju. Kalau laju pula dia rujuk perkataan, kamu pun akan cakap cikgu sama je kan, tapi sebenarnya dia ada perbezaannya. Untuk secara sains kita ada beza. Laju tak pentingkan arah. Hak laju pentingkan arah. 意思说有方向的，走前走后，走左走右。Sebabnya kita nak bagi tahu bahawa sama ada kereta itu pergi ke destinasi atau jauh dari destinasi. 如果我们讲hak laju 的时候，我们就会讲说，到底我们是越接近那个终点，还是离那个终点越远。Kalau makin dekat itu, kita akan bergerak positif lah, makin dekat. Kalau negatif, makin jauh. Boleh faham ke tak? Kalau positif, makin dekat. Kalau nilai negatif, sebenarnya maksud dia makin jauh lah. Kalau hak laju, 它越走越远的意思。Jadi seperti yang cikgu kata, sesaran dia fokus kepada jarak yang terpendek antara A dan B. Tak kira lah dia bergerak itu jarak. Tapi sesaran fokus dari satu titik ke satu titik. Tidak kira dia ada buat X, Y ke U-turn semua. Tapi A sampai ke satu tempat B, jarak yang paling pendek. Dan destinasi itu kita akan guna positif. Kalau kita nak rujuk pergi ke destinasi tersebut positif, makin jauh kita akan guna negatif. 意思如果它向去终点走的话，我们就用 positive 的意思。越远的话，我们就用 negative， 有方向吗？有方向的意思。Kalau anda tengok di sini, merujuk Raja 11.5 apabila kereta bergerak ke arah timur, hal laju ditulis dengan tanda positif. 因为它向去东边，我们这边就当做是 positif， pergi ke sana tak positif. Kalau pergi ke sebelah belakang, kita akan guna negatif. Kalau hal laju pada arah yang berlawanan akan ditulis dengan tanda negatif. 就好像我们驾车这样子踩油向前去，
reverse 的话 Ghostan 的话就是向后也是有速度的嘛. Ghostan pun ada laju dia sendiri. Jadi apakah beza antara jarak dengan sasaran? Bulatkan jarak, bulatkan sasaran ya. Boleh ikut dah? Apakah beza antara dia ni semua? Jadi kita nak faham sekarang. Baik, tengok muka surat yang ke 226. 226. Segala gerakan yang kita akan libat untuk mengira laju sekarang, hak laju pun dia, kita akan rujuk kepada gerakan linear. 是一个是走一个方向罢了，一条线的 linear 一条线。Kita tak akan nak kira dia bergerak bengkok ke liku ke semua, tapi kita akan kirakan dia ibarat sebagai gerakan linear. Cikgu, apa itu linear? Linear kalau anda nak tahu, murid-murid sekali lagi linear kepada mereka yang nak betul belajar, linear 一条线的意思，线性。Jadi siapa yang tak tahu bahasa Melayu ini, anda boleh tengoklah pada skrin. Sekali lagi pada skrin ni, maksud dia cuba guna translate. Tuliskan perkataan yang kamu tak tahu, translate kepada bahasa yang anda faham. Khususnya untuk bahasa murid-murid Cina semualah. Jadi, kalau kamu tengok gambar raja, inilah semua contoh-contoh gerakan linear. Ke kanan, kereta ke kanan ataupun belakang itu kiri. Atas dan bawah, kalau untuk buah jatuh ke bawah lah. Mana kalau bowling pun kita akan tengok dia linear. Jangan kata, cikgu, saya nak terangkan dia bergerak ke kiri ke kanan. Tidak. Kita fokus dia bergerak satu garis yang lurus. Yang lebih itu kalau kamu nak faham, kamu boleh ambillah matematik tambahan. Adalah dia cara dia. Jadi, apakah beza jarak dan juga sasaran? Kalau anda tengok jarak dulu, jumlah jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan sesuatu objek. Kalau anda tengok di sini, dari tempat mula ini, ya, dia bergerak. Kalau anda tengok ya, kalau dia bergerak dari rumah A ke rumah B, mula dan akhir. Memang kita tak akan melepasi bangunan. Kalau sini adalah bangunan kan, kita tak mungkin lepas. Kita akan ikut jalan. Jadi kita akan ikut jalan sini 80. Sampai sini, belok lagi 80. Jadi jumlah jarak kita yang dapat ialah 160 meter. Jumlah jarak. 距离嘛。但是这个距离是说我走的那个路线，不是说直直的路线，它是有弯曲的，有弯，有转左转右这些。Sebabnya kita mengambil kira halangan. Tetapi sasaran tidak. Sasaran ialah jarak lintasan terpendek. Gariskan jarak lintasan terpendek. 最短的路线 yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Jadi kebanyakan masa kamu kira sekarang rujuk kepada garis linear itu rujuk terus sampai ke lokasi yang kamu nak. Jadi hukum Pythagoras 80 kuasa 2 campur 80 kuasa 2 punca kuasa dapatlah 113.14 meter. Inilah hipotenus. Jadi kuasa 2 campur punca kuasa 2 dapatlah 113. Itulah sasaran dari A sampai ke B. A sampai ke B. Sasaran. Okey? Jadi siapa ada soalan untuk istilah sasaran ini? Saya有问题的. Okey, sasaran giveaway loh. Kalau kamu tengok di sini, jarak lain, jarak 距离. Kalau ikut Cina, dua perkataan berbeza lah. Kita pun nampak berbeza. Tapi apa beza dia? Sasaran jarak terpendek antara dua lokasi. Siapa tak boleh ikut? Cikgu minta tolong siapa tak boleh ikut. Sila bagi tahu cikgu sekarang. Elisa? Elisa masih tak nak respon kan? Tak apa. Boleh cikgu tak? Putra Nasim ada thank you Elisa, thank you. Putra Nasim? Okey, bagus. Dan seorang lagi, To Zhen Xuan. Boleh ikut tak To Zhen Xuan? Jadi cikgu sambung Unit SI untuk dua-dua sasaran dan jarak sama. Tetapi cikgu dah cakap sasaran dia melibatkan
arah biasanya dia melibatkan arah. Jarak kita tak kisah。你说距离我们不管，总之它走多远的那个路线，我们就是用那个的。Yang jarak itu kita akan ambil nilai dia bergerak, tetapi sasaran kita akan ambil kira arah untuk sampai jarak yang terpendek. Jadi jarak dan sasaran merupakan kuantiti yang boleh diukur, okey? Dan saya pun tak nak buang masa untuk ini. Jadi kalau anda tengok pada soalan ini, kamu pernah belajar untuk geografi 227. Tengok cikgu pun tak nak buang masa semua. Tengok muka surat 227. Kalau cikgu minta anda ukur jarak dan sasaran di antara lokasi mengikut berbaris, cikgu nak minta kamu contoh. Berkira jarak dan juga sasaran. Cikgu ulang. Nombor 3, jarak dan sasaran dari Kampung Jengka dan Kampung Nerek. D. Kampung Jengka dan Kampung Nerek. Jadi kamu pun bulatkan dia. Okey, ini Kampung Jengka, betul? Ini Kampung Nerek. Apakah jarak? Tengok ini istilah yang kita guna ni. Apakah jarak Kampung Jengka ke Kampung Nerek? Jadi kamu akan fikir kamu berjalan mengikut jalan. 你们会想着那个路线是在路上走的吗？路，黑色路。Kamu akan ambil pembaris kira sini ke sini. Sorry cikgu tak ada pembaris sekarang. Jadi dia akan bergerak. Okey, mengikut jalan hitam itulah. Sorry sekali lagi cikgu cuba Dia akan bergerak ikut jalan hitam. Dan itu sampai Kampung Cenor. Lepas itu dari sini dia akan bergerak lagi ikut hitam sampai ke simpang jalan, pusing lagi ke kanan. Jadi jumlah jarak ialah A, B, C, campur. Tetapi kalau sasaran tidak. Sasaran kamu akan tengok pada skrin, cikgu guna warna biru sekarang. Sasaran Kampung Nerek sini, Kampung Jengka sini, pembaris terus sambung. Jarak yang paling pendek antara dua tempat. Tapi tak logik kita boleh guna sasaran. Kalau untuk kita bergerak secara fizikal, yang terbaik kita akan guna jarak. Tapi sekarang kita akan fikirkan itu sebagai sasaran untuk menyenangkan pengiraan. Menyenangkan pengiraan saja. Kalau kamu belajar lebih tinggi, arah yang terlibat itu lebih banyak. Jadi benda itu akan jadi lebih rumit. Sekarang kamu hanya perlu tahu sasaran jarak terdekat antara dua titik. Jarak pula lain. Jarak itu dia mengambil kira pergerakan mengikut persekitaran yang harusnya ada. Jadi murid-murid, kalau anda tengok di sini, kamu nampak kan? Yang biru ke yang merah lebih panjang? Yang biru ke yang merah lebih panjang? Kalau cikgu tanya macam tu kan, kamu mesti cakap confirm cikgu pun tak nak buang masa, yang biru itu adalah lebih pendek berbanding dengan garis yang merah lebih panjang. Sebab biru itu sasaran adalah jarak yang paling pendek. Jadi cikgu pun tak nak buang masa Bincangkan perbezaan antara jarak dengan sasaran di antara dua lokasi yang diperolehi. Logiknya kamu pun nampak bahawa sasaran adalah lebih pendek berbanding dengan jarak apa? Berbanding dengan jarak. Okey? Ataupun jarak lebih panjang berbanding dengan sasaran. Siapa rasanya tak boleh nak faham? Murid-murid, siapa yang rasa diri dia tak boleh faham? Boleh cikgu tanya seorang di sini ke tak? Jasmine. Jasmine, jangan respon ni. Jasmine, boleh ke tak anda respon? Boleh faham tak? Jasmine dan Evelyn. Jasmine, Evelyn. Okey, baik terima kasih Jasmine. Jadi cikgu sambung sekarang. Laju. Sebelum kita sentuh pada had laju, tengok pada skrin laju murid-murid laju. 228 laju
Laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak. Perubahan jarak. Tadi hak laju perubahan sesaran. Okey? Dan kalau kamu tengok pada skrin kamu sekarang, muka surat 228 skrin kamu, ya, kita akan diminta untuk mengira laju laju dan laju purata. Laju dan laju purata. Kamu akan nampak bahawa laju dan laju purata berbeza. Kenapa ya? Tengok. Kalau laju pelari pada kedudukan A, apabila dia bermula sehingga ke A, maksud O ke A ni, okey, laju dia ialah 10 meter bahagi 2 saat. Untuk laju O ke B pula, kalau ikut kiraan dia sini, okey, kalau ikutlah O ke B, jadi daripada tempat O lari ke B pula, jumlah jarak dia adalah 50 meter. Dan saat yang dia guna ialah 6 saat. Jadi melalui kira kalkulator, kamu akan nampak dia bermula dengan laju yang perlahan 5 meter per saat. Dan apabila dia ambil laju sehingga ke kedudukan B, dia menjadi 8.33 meter. Sebab apa? Kenapa dia boleh menjadi lebih cepat? Jawapan dia satu je. Maksud dia berlari bukan pada laju purata ya. Dia lari dengan menggunakan konsep memecut. Tayo jasu. Daripada awal dia perlahan sampai ke lebih jauh, dia makin laju. 越来越快，也就是说加速 pecut. Jadi itu satu. Bagaimanakah kita nak kira laju purata? Kalau laju purata kita akan ambil jarak keseluruhan，我们拿完整的走过的距离除以它用了总共多少时间它用去了，daripada jumlah masa, jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jadi kamu dapatlah di sini 100 meter, dia lari 100 meter bagi dengan jumlah masa ada 10 saat, iaitu 10 meter per saat. Itu adalah jumlah laju, bukan jumlah jarak yang dia dah lari dengan laju purata. Kalau kamu tengok kiraan di sini, kamu akan dapat bahawa dia bermula awal iaitu 5 meter per saat. Lepas itu pergi ke tengah-tengah itu dia punya laju dah makin meningkat 8.33 lah. Sorry ya. 8.33. Dan hujung sekali dia mencapai laju 10 meter per saat. Apa yang kita nak bagi tahu di sini adalah nampak dia punya laju makin meningkat. Betul? 它的速度是越来越快的. Okey? Jadi apa yang berlaku di sini lebih kepada iaitu memecut. Nanti kita akan sebutlah apa itu memecut. Okey? Jadi kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, muka surat 230 ni, pecutannya. Apabila sesuatu objek gariskan perkataan mengalami perubahan had laju, kita kirakan dia sebagai dia mempunyai pecutan. Okey, cikgu, apa itu pecutan? Kalau anda tak boleh nak faham, sekali lagi translate je pecutan. Tasuk, menambahkan dia laju je. Jadi cikgu, macam mana kita nak sebut break? Break itu nya pecut. Maksudnya laju dia menjadi makin perlahan. Jadi kalau anda tengok di sini, okey, pecutan dia mempunyai unit dia meter per saat per saat. Meter per saat. Bukannya dia tulis salah, dia tak tulis salah ya. Meter per saat. Kalau anda tengok di sinilah, okey, kita pun nampak bahawa dia berubah laju dari 5 ke 8.33 dan keseluruhan dia 10 meter per saat. Jadi
apakah pecutan yang dia sebenarnya lakukan. Jadi kalau kita diberikan contoh kat bawah, murid-murid tengok pada gambar raja 11.6, 11.6, daripada orang itu tidak bergerak, kita panggil pegun. Pegun, English static, 没有动的是停止，停止。Okay? Dia menaik sehingga had laju 2 meter per saat. Had laju sebab dia bergerak ke kanan. Kita nak fokus arah dia bergerak ke depan ataupun ke kanan dalam gambar ni, ke depan. Kalau dia di realiti ke depan lah. 2 meter per saat. Sampai ke akhir sekali dia had laju 4 meter per saat. Apa yang kamu nampak sekarang adalah dia punya had laju bertambah. 它的速度增加的。结果 saya tak boleh nak faham apa maksud had laju bertambah. Murid-murid, kalau kamu pernah naik motor ke, motosikal ke kereta, motosikal ataupun kereta. Fikirkan kamu naik kereta, bapa kamu tengah pandu kereta. Highway kan? Bermula ialah kosong, dia kosong. Sampai ke 40 km per jam, 40 km per jam, lambat ke cepat? Murid-murid, 40 meter per jam, lambat ke cepat? Siapa boleh jawab soalan ini? Cuhui. 40 meter km per jam di highway. Laju ke perlahan? Cuhui? Cuhui? 40 kira laju. Tidak ya. 40 itu perlahan. Kalau itu saya kata, perlu faham ya? Tidak Kishore. Baik tengok Kishore. 40 perlahan sangat. Mula-mula ayah kamu pandu naik ke highway mungkin 40. Dari kosong dia berhenti kan menjadi 40. Makin dia gerak, kamu tengok dia punya kereta punya meter tu dah sampai 120 km per jam. 120 km per jam, lajulah. 40 ke 120 km per jam. Tengok, dia guna berapa panjang masa. Kalau dia memecut perlahan, maksudnya dia memecut dengan masa yang panjang. Dia ulang memecut dengan masa yang panjang. 如果他用长时间去加速的话，40到120 dia guna masa contohnya 1 minit. Maka kamu tak rasa apa-apa. Dia tambah dia laju dia. Tetapi kalau ayah kamu guna 3 ke 10 saat saja, 10 saat lah. Tadi kata 1 minit kan. 用10秒钟的时间，40去到120, apa yang kamu akan rasa sekarang? Kamu akan rasa macam badan kamu bergerak ke belakang. Sebab kereta itu pecut tiba-tiba, sangat cepat. Izzuan? Muhammad Izzuan, faham ke tak? Izzuan rasa kali pertama masuk kelas ni. Izzuan, bagus. Izzuan ada? Izzuan? Boleh respon tak Izzuan? Izzuan? Kalau tak boleh respon, boleh angkat tangan je cikgu faham Tio Jakit, boleh faham Tio Jakit? Jadi kalau anda tengok sekarang, cikgu bayangkan kan 40 km cikgu tulis cikgu nak kau faham situasi dia Apa itu pecut ya. Dan kenapa kau perlu ada kiraan tersebut. Okey, kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, cikgu nak kamu faham kenapa kamu nak belajar pecutan sebab nanti kamu ingin melibatkan kiraan dan juga pemahaman graf. Kereta yang tak bergerak kita guna biasa kosong lah. Kalau kereta biasanya unit yang ada ialah km per jam. km per h lah. Kalau anda tak boleh terima h, sama je j. Dan kalau kamu tak boleh terima negatif 1, dia per j, sama je. Cikgu dah cakap apabila masuk ke highway biasanya kereta dia bermula pun 40 km per jam lah. 40 km per jam ini sangat perlahan sebenarnya di highway. Tapi biasanya dia akan sampai, kereta itu akan sampai ke 120 km per jam. Masa yang dia guna untuk dia menjadi 120 itu mempengaruhi cara kamu duduk di dalam kereta. Kalau ayah kamu guna 3 saat untuk menaikkan dari 40 ke 120,
memang kamu akan rasa badan kamu macam ke belakang. Sebab inertia tau. Nanti kita akan belajar inertia tu. Jadi, kamu akan nampak macam kereta badan kamu ditarik itu inertia. Tapi yang penting, memecut dengan cepat. Kalau ayah kamu gunakan masa contohnya 1 minit. Baru slow-slow naik sampai 120, kamu pun duduk selesa kat dalam kereta。意思说，如果它加速用的时间比较长的话，就慢慢加咯。Jadi kamu akan rasa tak ada apa-apa. Kereta pun bergerak dengan selesa. Jadi apa yang kamu perlu faham di sini, rupa-rupanya pecutan ada pecutan yang tinggi, satu panggil pecutan yang rendah。意思说，一个叫快快的加速，很快；一个是慢慢的加速。Pecutan ada yang sangat cepat untuk naikkan hal laju, ada yang sangat perlahan. Boleh dikira ke tak jawapan dia? Boleh. Jadi murid-murid, kalau kamu tengok pada gambar raja ini, macam mana kita nak kira pecutan ya, untuk kita punya basikal ini. Kalau anda tengok di sini, okey, dia bermula dengan had laju 2 meter per saat. Menjadi 4 meter per saat pada hujung. 从2秒去到4米per 秒，意思说增加了2倍的速度lah。对， macam mana kita nak kira dia punya pecutan? Okey, kamu pun cakap, cikgu, senang lah. 4 tolak 2. Tidak ya. Kalau dia bagikan masa kat sini, 如果它时间点是从这边开始，我们就用2咯。Tetapi kita kira bermula, 这个是起点。Okey? Yang bermula adalah kosong. 0 sampai 4. Jadi, kita kira dari awal sampai ke akhir. Ke awal itu kosong. Jadi, pecutan bermaksud perubahan had laju akhir tolak dengan awal. Jadi, akhir dia mencapai 4 tolak dengan awal kosong. Jadi, dapatlah 4 meter per saat bahagi jumlah masa yang kita basikal itu guna, iaitu 5 saat. 5 saat. 它用5秒的时间从0去到4. 5 saat dari 0 hingga ke 4 meter per saat. Jadi, kamu dapatlah 4 bahagi 5 dapat berapa? 4 bahagi 5. Kalau kita tengok kalkulator, okey, 4 bahagi 5. Dapatlah 0.8. 0.8. Dengar ya. 0.8 meter per saat. Jadi, negatif 1 tolak lagi 1, dia akan jadi negatif 2. Cikgu ulang, negatif 1 bawah lagi 1 per saat ini maksud negatif 1 lagi, dia akan jadi negatif 2. Boleh faham ke tak? Boleh. Kalau anda tengok meter per saat bahagi saat, dia juga bermaksud meter per saat darab dengan per saat. Negatif 1 campur negatif 1 dapatlah negatif 2. Sama je. Maksudnya kita nak baca MS negatif 2, boleh baca 2 meter per saat ataupun meter saat kuasa negatif 2 pun boleh je. Meter per saat ataupun meter saat kuasa negatif 2. Jadi, dia sebenarnya bermaksud setiap saat dia naik 0.8. Ya ke cikgu? Tengok ya, 5 saat ya. 5 saat. Saat pertama 0.8 meter per saat. Saat kedua 0.8 campur 0.8, 1/6. 3 saat tambah lagi 0.8, 2.4 meter per saat. 4 saat jadi 3.2 meter per saat. Dan saat kelima dapatlah 4.0 meter per saat. Jadi setiap satu itu dia campur 0.8. Campur 0.8, campur 0.8, campur 0.8. Tambah had laju dia 0.8. Itulah kita panggil memecut. Memecut.
Kalau dia makin lama, had laju makin perlahan, kita panggil nya pecut. Nya pecut. Tengok ya. Bulatkan ya. Kalau brake basikal ditekan, gariskan, pergerakan menjadi perlahan, had laju berkurang, inilah kita panggil nya pecut. Nya pecut. Jian su. Okey? Jadi cikgu, saya dah belajar benda ni. Apa yang kamu nak kita jawab dalam soalan sains ni? Sains di sini, dia tidak lari dalam matematik untuk bahagian ini lah. Sorry lah. Tapi jadi siapa yang matematik dia kurang sikit, dia memang akan jadi pening tau. Sains selain daripada kiraan itu, yang ringkas ya, tambah tolak darab bahagi itu, dia nak lebih kepada anda jawab kepada senario. Dia akan bagi kamu senario. 还给你一个问题，他现在叫你解释啊，解释那个问题。Kira satu masalah. Terangkan lagi satu masalah. Jadi cikgu harap soalan yang diberikan itu boleh membantu anda, boleh membuatkan anda senang faham lah. Kalau anda tak boleh faham pun susah. Jadi menyelesaikan masalah melibatkan laju, laju purata, had laju dan pecutan. Okey? Penggunaan rumus dapat menunjukkan perubahan laju, had laju, pecutan sesuatu objek berlaku dengan lebih jelas. Masalah gerakan linear ini juga kerap berlaku dalam kehidupan seharian kita. Murid-murid tengok pada skrin. Tengok pada skrin. Muka surat 231 kalau kamu nak jimat data. Contoh satu ya. Seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Dia telah mencatat 12.58 saat dalam acara tersebut. Maksudnya dia sampai ke destinasi 100 meter itu dengan menggunakan 12.58 saat saja. Jadi berapakah laju purata? Laju purata, jadi 100 meter bahagi dengan 12.58 saat dapat 7.95 meter per saat. Maksudnya dia lari dengan laju purata. Tapi realiti dia memang lari mula dengan perlahan, dia akan lebih laju pada penghujung. Tapi secara purata, dia bergerak dengan had laju 7.95 meter per saat. Boleh faham ke tak? Boleh ikut ke tak murid-murid? Aku tanya seorang dua orang dulu lah. Chong Kai, boleh tak Kai? Kai. Dan juga Syazah, boleh ikut Syazah? Syazah? Boleh ya? Jadi cikgu sambung ya. Contoh dua. Tengok tiga soalan ya. Sebuah kereta bergerak dari titik A ke B yang berjarak 800 meter dalam masa 65 saat. Jadi murid-murid, nak ke tak nak, kamu perlu label A ke B. 800 meter dalam 65 saat. Kemudian kereta itu patah balik dari B ke C pada jarak 350 meter dalam 30 saat. Berapakah laju kereta itu pada titik B? Berapakah laju kereta itu pada titik B? Okey? Jadi A sampai ke B, cikgu, sampai B itu dia henti kan? Dia sebab dia dah pusing. Ya, tetapi dia nak tanya dari A sampai ke B itu laju kereta itu berapa? Jadi jawapan dia ialah 800 meter bagi 65 saat. Jadi dapatlah 12.31 meter per saat dari A bergerak ke B. Dia akan sampai had laju dia 12.31 meter per saat. Okey? Tentukan jumlah sesaran yang dilalui kereta itu. Jadi kita nak kirakan berapakah, nak kata jarak pun boleh, tapi sesaran itu sekarang ada arah. Jadi kita nampak A ke B ialah A ke B ke kanan. B ke C ialah ke kiri. Dia macam patah balik ke A, macam nak patah balik ke A. Jadi berapa sesaran, jumlah sesaran dia?
Jawapan dia 800. A ke B ialah 800. Dia guna warna biru Jadi 800 campur dengan 350. Dapat. Kamu pun cakap, cikgu, kalau macam tu 1150 meter. Okey? Tetapi jawapan kamu akan dapat salah. Cikgu, kenapa salah ini? Sebabnya dia gunakan sesaran yang dilalui kereta itu. Nak ke tak nak? Sebab A, jarak sesaran A ke C ini, A ke C ini, jarak dia ialah 800 tolak 350, 450 meter. Jadi sesaran sekarang ialah jarak terdekat antara A dengan destinasi terakhir dia iaitu C. Jawapan dia 450. Tapi kalau dia tukarkan sesaran kepada jarak dia akan jadi 800 campur 350, 1150 meter。如果总距离就是1150，现在他用的这个字叫做移位，现在他走过的移位是450, jarak dari A ke C ialah 450 meter saja. Jadi siapa yang ada soalan kat sini? Cikgu kalau boleh anda semua buat satu highlight di sini B. Jumlah sesaran itu tulis di situ 450 meter. Supaya anda nanti buat ulang kaji, kamu tahu tak boleh buat kesilapan di sini Berapakah had laju kereta itu? Jadi had laju itu sebab dia melibatkan sesaran, bukan jarak. Jadi kita akan gunakan sesaran 450 meter. Jumlah masa berapa? Jumlah masa yang dia gunakan berapa? Dia menggunakan jumlah masa 65 ke 30 iaitu 95 saat. 4.74 meter per saat. Jadi kamu pun tanya, cikgu, tak adil. Bukan isu tak adil Isu dia ikut soalan. Berapa had laju maksudnya dia sekarang melibatkan arah sampai ke destinasi kita yang nak, dan kita akan gunakan sesaran. Kalau had laju, jawapan dia sesaran bahagi dengan masa. Bukan jarak bahagi dengan masa. Puyang tak? Siapa ada soalan? Berapa had laju kereta? Murid biasanya akan guna 800 campur 350 bahagi dengan jumlah masa 95 saat. Salah Itu jarak. Kalau laju, terima. Had laju, lain. Sesaran. Jadi cikgu kalau nak, cikgu minta tolong sekali lagi supaya anda buat satu nota untuk C. Jawapan dia 45 bahagi dengan 90 saat. Bulatkan 45. Ataupun kamu bulat terus pada jawapan di sini kalau kamu nak buat ulang kaji. Supaya anda faham, itu had laju. 明白吗？这个看起来简单，错的话就很歹势了的。Dia akan rasa macam, kenapa saya salah? Sebab tak ikut formula. Had laju, sesaran bahagi dengan masa. Contoh 3 ini, Usain Bolt ialah pelari yang paling cepat di dunia. Okey? Dia berlari dari keadaan pegun, tidak bergerak, sampai ke dia lari di penghujung penamat boleh sampai 10.44 meter per saat. Okey? Okey, jadi dia guna 9.58 saat saja. Jadi had laju akhir 10.44 ini panggil had laju akhir. 它最后的速度除以减 had laju awal. Bahagikan masa dia 9.58, dapatlah 1.09 meter per saat. Maksudnya setiap saat dia punya had laju bertambah 1.09. Sehingga pada hujungnya 9.58 saat itu
dia punya had laju boleh mencecah 10.44。也就是说它每一秒它的速度增加1.09米per秒，增加1.09、1.09、1.09，到尾端的时候，它就已经需要10.44米每一秒，所以说是很快的速度来的。结果apa maksud 10.44 meter per saat? Saya tak boleh faham. Kalau anda tak boleh faham, dia minta anda fikirkan 1 saat. Tengok jam kamu 1 saat. 1, 2, 3, 4. 1 saat. 1 saat ya. 1 itu kamu logiknya boleh bergerak berapa meter. Murid-murid, 1 saat itu logiknya kamu boleh buat 2 langkah kaki saja. 1, 2. Betul ke tak? Ataupun cikgu buat lawak. Cikgu boleh tanya ke tak Airi Iskandar? Betul ke tidak? Airi? 1 saat biasanya kamu boleh buat 2 langkah. Atau maksimum 3 langkah pun lah. 2 ataupun 2 langkah je sebenarnya. Betul ke tak? Kishore, boleh cubalah. Kalau kamu nak berdiri sekarang, cuba. 1 saat, 1. Dah sampai dah. 2 kaki je paling maksimum. Betul? Betul ke tak? Bayangkan 1 saat dia gerak 10.44 meter. 1 meter, 10. 10 kali meter dia. Laju ke tak？学生们，他1秒走10米的距离，他的速度在尾端的时候，夸张吗？ Okey, dahsyat. Kishore cakap dahsyat, bagus lah. Jadi itulah kita nak tahu. Daripada tadi cikgu cakap, kalau kita lari, kita boleh pecut sampai satu laju dia di mana macam yang Usain Bolt sampai 10.44. Biasa kita pun boleh capai standard 7 lah. Kita boleh sampai 7. Kalau kita lari, pecut kita boleh sampai 7 meter per saat. Tak ada masalah. 1 saat itu dalam 7 meter sebab kaki kita laju. Tapi Usain Bolt 10 meter. Memang jarak dia jauh, sangat laju. Okey, itu hal laju. Jadi minta tolong supaya bayangkan. Dan sekarang contoh keempat ini, Syafiq berlari dari titik bermula R ke S. Dia berlari ke arah T dan lepas itu ke arah lepas S lah. Lepas itu dia terus ke U. Jumlah masa yang diambil ialah 60 saat. Semua ialah 60 saat. Jadi apakah jarak dia yang dia telah gunakan? Jarak dia campur lah. Dia jarak 1 campur 150 campur 100 dapatlah 350. Bagus. Laju purata pun okey. Jumlah jarak 350 meter bagi dengan jumlah masa 60 saat. Jadi okey, kita pun terima dua-dua ini. Dapat 5.83. Kalau anda guna calculator, sekali lagi calculator. 350 bagi dengan 60. Dapat 5.83 lah. Kita pun tak ada masalah. Okey, meter per saat. Yang menjadi isu sekarang adalah sesaran. Okey, apakah sesaran dia sampai ke U? Jadi murid-murid tengok ya. Dia bergerak ke utara 100 meter, bergerak ke selatan 100 meter. Maksudnya R dan U adalah pada satu garis linear. Itu yang cikgu cakap, senanglah. Kalau untuk yang nak belajar lebih dalam, metode-metode tambahan dia akan ada sedikit berbeza. Jadi kamu perlu kira hypotenuse dengan formula yang lagi dahsyat. Jadi sekarang R dan U adalah pada garis melintang yang sama, paksi yang sama, garis linear yang sama. Okey, jadi apakah sesaran dia adalah? Jarak S dan T 150, R dan U pun akan jadi 150 meter. Kebetulan, ke arah timur. Jadi apakah had laju dia? Had laju dia untuk sampai ke U itu adalah sesaran 150, jumlah masa dia ialah 60 saat. Jadi dapatlah 2.5 meter per saat ke arah timur. Jadi dia menggunakan masa yang panjang untuk sebab lama kan, untuk sampai ke destinasi dia sebab dia buat
pergerakan jarak yang lain, jarak dulu yang menyebabkan had laju dia itu terjejas. Kita biasanya akan fikir had laju R ke U adalah paling cepat. Okey? Tapi disebabkan kita mengambil kira jarak yang dia telah bergerak, masa itu yang akan dibazirkan, jadi had laju dia akan terjejas di situ. 你说如果是速度的话，对，速度的话，你就讲说老师哪里可能用60 秒. Kalau kita tengok R ke U mana mungkin guna 60 saat. 60 saat ialah dia buat satu U-turn mah. Jadi sekarang masa yang dia gunakan ialah 60 saat untuk sampai ke U itu. Jadi R ke U ialah sesaran bagi dengan masa dia 60 saat. Jadi dapat 2.5. Nak ke tak nak perlu terima. Formula laju ialah jarak bahagi masa, had laju sesaran bahagi masa. Sesaran bahagi masa. Murid-murid boleh faham ke tak? Murid-murid boleh faham ke tak? Boleh cikgu tanya 2-3 orang di sini, Ifah boleh ikut tak Ifah? Ifah? Boleh ya? Jadi sekarang lepas ini kamu cikgu akan bagi kamu 2 link YouTube. 2 ya? Okey, cikgu apa dia itu? Ya, inilah eksperimen yang kita akan buat. Kalau sempat besok kita buat ya. Okey? Kita akan mengkaji ataupun sebenarnya membuat eksperimen lah untuk mengkaji pecutan dengan menggunakan jangka masa detik. Okey? Murid-murid, nanti cikgu akan bagi link ni kepada kamu. Jangan risau. Cikgu pun pernah mengajar murid-murid lain. Jadi, inilah eksperimen yang kita akan buat kalau sempatlah buka sekolah. Kalau tidak, kamu akan tengok sendiri. Boleh ke tidak kita mengira laju di dalam makmal menggunakan cara yang saintifik? Boleh. Boleh kita kira pecutan dalam makmal yang kita kira kecil. Makmal kalau kita manusia lari memang kecil. Jawapan dia boleh. Kita akan gunakan jangka masa detik. Jangka masa detik itu apa? Tengok sendiri ya. Jadi cikgu nak buka pada skrin kamu sekarang. Ini ada eksperimen yang anda harus tahu ya. Sabar. Kejap. Cikgu nak buka sekarang. Nanti cikgu akan bagi link dalam kelas supaya anda boleh ikut. Jadi murid-murid tengok ya pada skrin. Kita nak buat eksperimen laju Sorry. dan pecutan dengan menggunakan pita detik. So macam biasa kita pastikan semua radar dan peralatan dipasang seperti yang dikehendaki. Okey, peace ya. Yang penting sekali pastikan jangka masa detik itu dapat berfungsi dengan baik. Kalau tak, macam mana nak gunakan? So untuk eksperimen yang pertama, gunakan landasan dengan kecondongan yang sama sebab kita nak dapatkan hal laju seragam. Kemudian yang kedua, bolehlah ubah ketinggian landasan tersebut untuk mendapatkan pecutan yang berbeza pula. Selepas dah selesai eksperimen, maka mulalah mengira 10 detik masa yang dicatatkan. Okey. Jadi murid-murid, apa yang kamu nampak di sini, cikgu pun tak nak buang masa untuk anda semua faham. Jadi, apa yang kamu nampak di sini adalah, okey cikgu, saya nampak dia tolak satu benda macam kereta. Dia tolak satu benda macam kereta, betul kan? Murid-murid, betul ke tidak? Ataupun saya seorang yang syah sendiri, tunjuk tadi. Murid-murid cikgu dapat respon ke tak? Apa yang kamu nampak tadi? Ada ke tak kamu nampak sekumpulan murid tengah tolak satu benda yang objek macam kereta? Nampak ke tak?
Betul. Okey, bagus ya. Thank you Kishore dan juga Jaling. Bagus-bagus. Kalau anda tengok di sini, sekali lagi, ya. Benda satu macam kereta, belakang dia ini ada lekat satu kertas. Ya, yang benda biru ini dia design lain lah. Tapi kalau ikut design sini dia biru, kat sekolah kita warna putih yang lain, kita akan letakkan pita putih ni, pita. Satu tip lah putih. Okey. Sambung pada biru itu yang kita panggil lah pita, apa panggil tu? Jangka detik. Apa itu jangka detik ya, murid-murid? Okey, jangka masa detik ni. Dalam ini kamu akan nampak kalau kamu tengok pada skrin kamu sekarang. Okey? Kalau kamu tadi tengok YouTube itu semula, nanti masa lepas ni juga akan share. Kamu akan dengar suara tak 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 tak. Maksudnya ada benda macam hentak dan dengan laju. Ya. Dalam jangka masa detik ini, dia akan letakkan detik di atas kertas dengan satu laju yang kalau lazim kita dengar lah, lazim dia 1 saat 20 kali detik. Kalau tak silap cikgu. Bukan 1 saat, sekejap. 1 saat 20 detik, ya betul. 1 saat 20 detik. Cikgu, apa masa 1 saat 20 detik? Bayangkan 1 saat 每1秒它会打下来20次 20 kali dia akan hentak ke atas pita putih tu. Laju ke tak? Murid-murid, laju ke tak? Laju ke tak? Kalau cikgu minta kamu 1 saat bagi 20 tumbukan, kamu pun tak boleh buat kan? Ini 1 saat 20 kali dia hentak. Laju. Jadi apabila dia hentak dan apabila kereta ataupun kita panggil troli ini, dia bergerak. Sebab apa dia bergerak ya? Landasan itu condong. Harus tiada mah. Yang pertama kita akan cuba faham apa itu laju seragam. Kalau laju seragam, okey, kalau laju seragam, kamu akan dapat detik setiap 10 detik, 每10点 10 detik panjang pita yang sama. Cikgu, apa yang kamu cakap ini? Ini yang kita akan mulakan kelas besok ya. Kalau cikgu sempat sebut eksperimen ini, cikgu akan masuk untuk bahagian eksperimen. Okey, kejap. Dengar ya. Jadi cikgu nak sebut juga. Ini dia. Ya, eksperimen ini kalau kamu buat, kamu akan dapat benda macam ni ya. Kejap ya. Ya. Cikgu nak tunjuk ini je. Murid-murid tengok pada skrin kamu ya. Cikgu pun tak nak buang masa ya. Ini soalan yang lazim tanya dalam SPM juga. Ya. Kalau anda tengok, okey, kalau kamu tengok pada skrin kamu, kalau kamu dapat pita detik, okey, kalau kamu tengok setiap satu ni, dalam ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 20 detik ini. 20. Dan 20 detik ini untuk setiap 1 saat ini, dia mempunyai panjang yang sama. 一样的长度。代表着什么？ Apa yang dia bermaksud di sini? Dia bermaksudnya laju itu laju yang seragam. Laju seragam. 一样的速度。也就是说，它从下面移到下面的时候，它没有加速。Dia tidak bertambah laju. Tidak memecut. Dia laju seragam. Okey? Kalau kamu dapat pita detik, di mana pita detik itu nampak. Okey, kamu akan kira lah. Kalau 10, kamu akan guna 10. Kamu tengok di sini, panjang dia makin tinggi. Bilangan sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini pun 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Kamu akan nampak panjang dia itu makin memanjang. Panjang pita itu makin memanjang. Apa yang kamu nampak berlakunya di sini adalah masa dia bergerak dia lebih jauh dalam masa yang sama, laju bertambah. Ini yang kita panggil memecut. Memecut. Jadi, 我们能用科学的方法, kita gunakan cara sains membuktikan memecut itu berlaku dan kita boleh kira hal laju dia bertambah.
Kalaulah hal laju Peter itu menjadi makin pendek, itu hanya pecut. Jarang kita akan guna untuk eksperimen tadi buatlah. Kalau kita dia macam ni berkurang, maksudnya dia nya pecut. Jadi kalau anda tengok pada skrin sekali lagi, okey? Ya, ini yang kamu akan dapat. Okey? Dan inilah yang kamu akan buktikan pecutan. Dan kira secara matematik, apakah pecutan yang berlaku dalam landasan yang condong tinggi sangat ataupun yang condong sedikit. 意思说如果越斜的话, kalau lebih condong, kita akan menjangka dia memecut dengan lebih cepat. 意思说会更加的加速. Kalau dia condong sikit saja, mungkin dia tak pecut, laju seragam, pecutan kosong. 它没有加速，就是说 pecutan 是 kosong. Pecutan kosong, tapi hak laju dia seragam. Hak laju dia seragam. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak murid-murid? Cikgu memang panjang lebar cerita, jadi kamu boleh faham ya. Dalam masa terdekat ini, kalau betul-betul SPM datang tanya kamu, nampak senang tau. Tetapi kalau dia putar belikkan bahawa hak laju, jarak sesaran, itulah yang kamu akan salah. Dan kamu akan kata, hayo, silap lah. Ataupun kalau cikgu terus lompat, cikgu tak ajar saya pun. Tapi sekarang cikgu dah ajar ya. Jangan nanti buat kesilapan ya. Kesilapan. Dan cikgu berharap besok, kalau boleh, pukul 2 hingga pukul 3.30 itu, kita akan masuk kepada laporan eksperimen semula. Laporan eksperimen Kalau cikgu tak masuk pun, cikgu akan sambunglah untuk perkara ini sampai habis. Tapi yang penting cikgu memang nak masuk ialah laporan sains. Cikgu nak sebut semula berapa laporan sains yang kita ada. Dan ini adalah antara aktiviti eksperimen sains yang kita perlu buat. Boleh ya? Kalau kamu tengok kat sini, pada skrin, ya. Inilah aktiviti 11.2 ini, menentukan hal laju dan pecutan menggunakan jangka masa detik. Inilah antara yang kita harusnya buat. Dan pita detik ini yang kamu akan dapat, kamu akan gunting, kamu akan lekat pada kertas graf untuk tengok pecutan ataupun laju seragam. Laju seragam. Jadi siapa ada soalan sekarang? Siapa ada soalan? Okey, kalau tak ada masalah, cikgu ulang semula ya. Kalau tak ada masalah, cikgu akan sharekan YouTube link tadi semula pada kamu. Dan kamu akan buat praktis formatif 11.1. 11.1. Dan cikgu nak kamu tengok pada skrin kamu sekali lagi. Ini yang terakhir. Cikgu pun tak nak buang masa. Kalau anda tengok pada skrin cikgu sekarang. Jangan lupa ya. Untuk 4 perintis. Kamu yang ada di sini sebagai saksi cikgu. Cikgu dah sebut banyak kali untuk masuk ke kelas Google Classroom ini. Sebab ada kerja di dalam yang cikgu perlu tanda, cikgu perlu bagi markah. Okey, 4 perintis. Kalau kamu tengok skrin cikgu nanti akan bagi markah tau. Ini yang tak hantar mising-mising ini, nanti cikgu bagi markah tak, jangan menangis ya. Sehingga sekarang baru ada 12 orang yang masuk saja. Cikgu tak tahu yang lain kenapa tak masuk. Jadi minta tolong supaya bagi tahu mereka yang tak masuk itu masuk kelas Google Classroom ini ya, melalui sama ada kod ini ataupun link yang ada dalam link kehadiran nanti. Okey? Dan cikgu akan bagi kerja di sini. Kalau kamu tak buat macam praktis formatif ini, siapa yang buat, siapa yang hantar, okey? Kamu boleh tengok ya. Kalau siapa yang hantar di sini, cikgu nak tunjukkan juga. Siapa yang hantar, macam Elusa dah hantar, bagus, maka dapatlah. Isyo pun dah buat, Isyawan pun dah buat. Yang lain, macam Izrain dan juga Chuhui semua tak hantar, cikgu tak boleh bagi markah. Benda ini sama juga untuk 4 prima. Jangan anggap cikgu bebel, cikgu terpaksa sebut. Sekarang cikgu nak bagi TP ni. Ada ramai yang cikgu tak bagi TP lagi ya. Yang dah buat cikgu nanti akan bagi markah. Okey? Ya, sebab jawapan dah bagi, cikgu tengok lalu saja. Tetapi kalau nanti ujian akhir tahun, dengar ya. Masuk bulan 10,
difahamkan ada peperiksaan akhir tahun, kamu akan buat atas kertas, kamu akan hantar. Kalau kamu tak hantar, maka kosong ataupun memang cikgu tak tanda lah. Tak ada markah. Ujian akhir tahun, peperiksaan akhir tahun nanti. Kalau sekolah masih tak buka, kamu perlu jawab atas talian online ya. Jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih, sabar. Minta tolong supaya buka kamera. Buka kamera semua ya. Cikgu minta tolong semua. Buka kamera. Cikgu nak ambil kehadiran ya. Minta tolong semua, sila buka kamera. Okey. Dalam Evelyn ke Alia ke Tiakit ke To Zhen Xuan, Chu Hui, sila buka kamera anda sekarang. Okey. Dalam kiraan ya. 3 2 1 Ifa, Syazah. Okey. Sila buka kamera anda sekarang. 3 2 1. Okey, jadi cikgu pun anggap itu saja daripada hari ini. Terima kasih semua ya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang.